Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini kita akan mempelajari matematik KSSM tingkatan 4 bab 6, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Kita akan membincangkan standard kandungan 6.1, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah, dan standard pembelajaran 6.1.3, menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Kita boleh rujuk buku teks pada muka surat 161 sehingga 164. Sebelum itu, mari kita mengenali tiga keadaan garis linear. Garis yang pertama adalah garis tegak ataupun mencancang. Garis kedua garis melintang ataupun mengufuk. Dan garis yang ketiga adalah garis condong. Garis condong ni ada dua keadaan, kecurunan positif dan juga kecurunan negatif. Jadi kita dapati di sini, garis-garis ini ada nama tertentu apabila berada di atas satah graf. Jadi kita perlu namakan garis-garis ini. Dan dalam masa yang sama juga, garis lurus ini ia menjadi sempadan kepada rantau ketaksamaan. Mari kita lihat contoh di sini, garis tegak ataupun mencancang. Garis ini adalah garis yang memotong ataupun memintas pada paksi X. Kalau kita ada satah graf di sini dan kita cuba lukis garis tegak, kita dapati garis itu akan memintas pada paksi X. Dan nama untuk garis ini diambil sempena nilai yang dipotong itu. Kalau di sini, garis ini namanya adalah X sama dengan negatif 3 sebab dia potong pada paksi X sama dengan negatif 3. Kemudian, dia akan mewujudkan dua kawasan ataupun rantau, iaitu rantau di sebelah kanan dan rantau yang berada di sebelah kiri. Dengan kita menggunakan simbol ketaksamaan di sini, iaitu pada bahagian kiri kita gunakan simbol lebih kecil sama dengan, dan kawasannya berada di sebelah kiri ini. Dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat di sini, kita melukis garis tegak ini menggunakan garis penuh ataupun garis padu. Jadi garis padu ataupun garis penuh ini membawa maksud nilai X sama dengan negatif 3 ini juga termasuk. Jadi, X lebih kecil sama dengan negatif 3 bermaksud dia bermula dengan nilai negatif 3. Kemudian negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Kemudian, kita lihat pula pada rantau sebelah kanan, kita menggunakan simbol lebih besar sama dengan. Jadi, kita boleh lorekkan kawasan yang berada di sebelah kanan. Dan ini adalah kawasan X lebih besar sama dengan negatif 3. Dan dalam masa yang sama nilai negatif 3 ini juga termasuk sekali. Seterusnya kita lihat pula garis sempang ataupun garis putus-putus. Kita lukis garis tegak ini menggunakan garis sempang ataupun garis putus-putus di sini. Sama juga seperti tadi, namanya juga adalah garis X sama dengan negatif 3. Kemudian dia akan membahagikan dua kawasan, kiri dan kanan. Kita lihat kawasan kiri, kita menggunakan simbol lebih kecil. Jadi kita akan lorekkan kawasan yang berada di sebelah kiri. Dan dalam masa yang sama, garis sempang-sempang ini membawa maksud nilai itu tidak termasuk di sini. Kita lihat di sini, X lebih kecil daripada negatif 3. Jadi nilai negatif 3 ini tidak termasuk di dalam kawasan ini. Ia akan bermula dengan negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya. Jadi inilah maksud garis putus-putus ini. Kemudian kawasan yang kedua adalah kawasan yang berada di sebelah kanan. Kita menggunakan simbol lebih besar. Dan kita akan lorekkan kawasan sebelah kanannya di sini. Dan dia juga membawa maksud tidak termasuk nilai negatif 3 itu. Dia akan bermula dengan negatif 2, negatif 1, sifar dan seterusnya. Kemudian kita lihat pula garis melintang, iaitu garis mengufuk. Merupakan garis yang memotong ataupun memintas paksi Y. Di sini kita ada satah graf. Bila kita melukis satu garis melintang, kita dapati garis itu akan memintas pada paksi Y. Jadi nama garis ini adalah berdasarkan kepada nilai pintasan paksi Y tersebut. Jadi garis ini namanya adalah Y sama dengan 4. Kemudian garis ini akan menghasilkan dua kawasan, iaitu kawasan atas dan kawasan bawah. Kita lihat kawasan ataupun rantau bawah, kita menggunakan simbol lebih kecil sama dengan kawasannya kita akan lorek kawasan bawah ini.
Seterusnya, kita lihat pula kawasan atas menggunakan simbol lebih besar sama dengan kita lorek kawasan atas. Dan dalam masa yang sama, apabila kita menggunakan garis penuh ataupun garis padu, dia juga akan termasuk nilai Y tersebut. Begitu juga apabila kita menggunakan simbol lebih besar sama dengan termasuk juga nilai 4 ini. Seterusnya, garis sempang ataupun garis putus-putus. Sama seperti tadi, dia juga memintas pada paksi Y dan namanya juga diambil daripada nilai yang dipintasnya itu. Kemudian dia akan membahagikan juga kawasan atas dan kawasan bawah. Kawasan bawah kita menggunakan simbol lebih kecil dan kita lorekkan pada bahagian bawah. Dan dalam masa yang sama, apabila menggunakan garis sempang ataupun garis putus-putus itu, nilainya tidak termasuk. Y lebih kecil daripada 4, tidak termasuk 4. Bermula dengan 3, 2, 1 dan seterusnya. Kemudian untuk kawasan atas, kita menggunakan simbol lebih besar, kita lorek bahagian atas dan dalam masa yang sama juga, dia tidak termasuk nilai Y itu. Dia akan bermula dengan 5, 6, 7 dan seterusnya. Baiklah, kita lihat pula garis yang seterusnya iaitu garis condong positif. Garis condong akan memenuhi persamaan Y sama dengan MX tambah C yang pernah kita pelajari semasa berada di tingkatan 3. Kita lihat pada satu graf, kita lukis satu garis condong begini dan namanya adalah berdasarkan kepada persamaan ini iaitu Y sama dengan MX tambah C di mana nilai M itu merupakan nilai kecerunan dan nilai C ini merupakan nilai pintasan paksi Y. Jadi pada garis biru ini namanya adalah Y sama dengan 2X tambah 4. Dan kita dapati apabila kita melukis garis condong ini terdapat dua kawasan. Satu kawasan di atas garis, satu kawasan di bawah garis. Kita lihat kawasan di bawah kita akan menggunakan simbol lebih kecil sama dengan. Jadi kita akan lorekkan kawasan di bawah garis ini. Dan kita menggunakan garis padu membawa maksud termasuklah sekali dengan Y sama dengan 2X tambah 4 ini. Kemudian kita lihat pula kawasan atas menggunakan simbol lebih besar sama dengan kita akan lorekkan kawasan yang berada di atas garis. Dan dalam masa yang sama dia juga termasuklah garis Y sama dengan 2X tambah 4. Seterusnya kita lihat garis sempang ataupun garis putus-putus sama seperti tadi. Kemudian bahagian bawahnya kita menggunakan simbol lebih kecil. Kita lorekkan dan garis sempang ataupun garis putus-putus ini membawa maksud tidak termasuk garis. Y sama dengan 2X tambah 4. Kemudian untuk kawasan ataupun rantau bahagian atas, kita menggunakan simbol lebih besar. Dan kita akan lorekkan kawasan atas dan dalam masa yang sama, dia tidak termasuk nilai Y sama dengan 2X tambah 4. Baiklah, seterusnya mari kita lihat contoh soalan. Soalan ini diambil daripada contoh 5, muka surat 162 buku teks. Lorekkan rantau yang mewakili ketaksamaan yang diberikan. Kita lihat soalan A. Y lebih besar daripada 2/3X tambah 2. Di sini pada rajah telah pun diberi satu garis putus-putus dan dilabelkan Y sama dengan 2/3X tambah 2. Jadi kita dapati bahawa nilainya adalah Y lebih besar. Jadi bermaksud kawasan ataupun rantaunya adalah berada di atas garis. Jadi kita akan lorekkan pada kawasan yang berada di atas garis tersebut. Dan inilah jawapan untuk soalan A. Selanjutnya kita lihat pula soalan B. Y lebih kecil sama dengan X tolak 1. Dia menggunakan simbol lebih kecil sama dengan bermaksud rantaunya berada di bawah garis. Jadi kita akan lorekkan rantau yang berada di bawah garis. Seterusnya kita lihat soalan C. Y lebih kecil daripada 1. Menggunakan simbol lebih kecil bermaksud rantaunya berada di bawah garis. Jadi kita akan lorekkan kawasan yang berada di bawah garis Y sama dengan 1 ini. Baiklah, kita lihat pula contoh soalan yang kedua. Contoh ini diambil daripada soalan contoh 6 ke surat 163 buku teks.
Lukis graf dan lorek rantau yang mewakili ketaksamaan berikut. Soalan kali ini, dia hanya memberi ketaksamaan dan menyuruh kita untuk melukis graf dan seterusnya melorek rantau. Kita lihat soalan A, y lebih kecil sama dengan 2x tambah 3. Jadi kita akan melukis satu garis sempadan dengan menggunakan simbol sama dengan di sini, iaitu y sama dengan 2x tambah 3. Dan kita dapati di sini bahawa garis ini merupakan satu garis condong, di mana nilai m-nya adalah 2, kecerunannya 2 dan pintasan y-nya adalah 3. Jadi untuk melukis garis lurus yang melibatkan y sama dengan mx tambah c, kita memerlukan suatu jadual. Di sini kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 titik. Untuk nilai x kita boleh pilih sebarang nilai. Jadi di sini kita pilih nilai x sama dengan sifar. Jadi untuk mendapatkan nilai y, kita akan gantikan nilai x sama dengan sifar di dalam persamaan ini. Dan kita dapati nilai y-nya sama dengan 3. Seterusnya, satu lagi nilai x, kita boleh pilih sebarang nilai. Jadi di sini kita pilih nilainya adalah 3. Kita gantikan di dalam persamaan dan kita dapati nilai y-nya di sini sama dengan 9. Kemudian kita akan lukis garis ini pada satah graf. Kita akan ambil titik yang pertama iaitu 03. Kemudian kita plotkan pada satah graf di sini. Kemudian satu lagi titik adalah 39. Kita plotkan pada satah graf. Kemudian dengan menggunakan pembaris, kita akan sambungkan kedua-dua titik ini. Dan jadilah garis y sama dengan 2x tambah 3. Kemudian terlihat pula pada soalan, menggunakan simbol lebih kecil sama dengan, bermaksud rantaunya adalah berada di bawah garis. Jadi kita lorekkan kawasan yang berada di bawah garis ini. Jadi inilah jawapan untuk soalan A. Seterusnya kita lihat soalan B, iaitu y lebih besar daripada x tambah 5. Jadi di sini kita akan mencari garis sempadan dengan menggunakan y sama dengan x tambah 5. Jadi untuk melukis garis ini, kita memerlukan 2 titik. Jadi kita memerlukan jadual. Di sini ada nilai x dan nilai y. Di mana nilai x-nya kita boleh pilih sendiri. Jadi di sini kita pilih x sama dengan negatif 2. Kemudian kita gantikan di dalam persamaan dan kita akan dapat y sama dengan 3. Seterusnya, kita pilih satu lagi nilai x dan di sini kita pilih 2. Kemudian kita gantikan nilai dalam persamaan dan terdapat jawapannya adalah y sama dengan 7. Kemudian kita akan plotkan titik-titik ini pada satah graf kita. Titik yang pertama adalah negatif 2, 3 dan titik yang kedua adalah 2, 7. Kemudian kita gariskan kedua-dua titik ini menggunakan pembaris. Dan di sini kita menggunakan garis putus-putus ataupun garis sempang disebabkan di dalam soalan dia menggunakan simbol lebih besar. Jadi tidak termasuk garis ini. Kemudian apabila menggunakan simbol lebih besar, bermaksud rantaunya adalah berada di bahagian atas garis. Jadi inilah jawapannya untuk soalan B. Baiklah, seterusnya kita lihat pula soalan E. Kita skip ke soalan E, iaitu y lebih besar sama dengan 0. Jadi garis sempadannya adalah y sama dengan 0. Apabila y sama dengan 0 bermaksud garis ini memintas pada paksi y 0. Jadi garis ini merupakan garis melintang. Dan dalam masa yang sama, y sama dengan 0 ini merupakan garis ataupun paksi x itu sendiri. Jadi kalau kita nak lukis pun boleh ataupun kita terus biarkan dengan mengambil paksi x itu secara bersendirian. Jadi di sini jawab soalannya, y lebih besar sama dengan 0. Bermaksud kawasannya adalah berada di atas garis. Jadi kita lorekkan kawasan yang berada di atas garis. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan E. Dan soalan yang terakhir di sini, kita lihat soalan F. X lebih kecil daripada 4. Jadi garis sempadannya kita ambil di sini adalah x sama dengan 4. Dan kita dapati garis x sama dengan 4 ini merupakan garis menegak. Dan garis ini akan memintas pada paksi x sama dengan 4.
Jadi pada starter graf, kita buat garis menegak yang pintas pada paksi X sama dengan 4. Dan kita dapati di sini dalam soalan X lebih kecil. Jadi kita akan lukis garis putus-putus di sini. Kemudian untuk nilai lebih kecil, kita akan lorek pada kawasan ataupun rantau yang berada di sebelah kiri. Jadi inilah jawapan untuk soalan F. Baiklah, sampai sini saja untuk perbincangan kita pada kali ini. Untuk menguji pemahaman, bolehlah melihat latihan buku teks Praktiskan Diri 6.1C muka surat 164. Sekian, terima kasih, jumpa lagi dan selamat belajar.